Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, kita masuk ke ulang kaji 2. Okey, yang awak dah buat dalam Google Form yang hari tu kan. Okey, sekarang yang ni cikgu akan terangkan macam mana jawapan dia supaya awak boleh tahu cara kiranya. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Raja 2 menunjukkan graf bagi fungsi gx sama dengan 3x tolak 6. Okey, ingat graf fungsi kita boleh terjemahkan kepada dalam bentuk ni kita ulang kaji terus lah, dalam bentuk diagram ni, anak panah, gambar raja anak panah, ataupun pasangan bertertib. Ni pasangan bertertib. Okey, lagi satu kita boleh wakilkan sebagai graf fungsi. Nampak tak? Okey, untuk graf fungsi, bahagian atas ni, bahagian Y ni adalah kodomen ataupun image. Okey, bahagian X ni adalah domain ataupun image pula, objek. Okey, so kat sini dia dah bagi domain dia 0 sampai 7. Jadi untuk pasti X ni 0 sampai 7. Jadi C dia berapa? C dia terus 7. Nampak? Okey, so dah selesai dapat C. Ataupun kalau kita nak masukkan nilai, kita boleh ambil nilai dia. Okey, contohnya C tu terus dapat jawapan sebenarnya. Okey, tak apa. Tapi kalau untuk pengiraan, kita boleh ambil nilai dia. Gx sama dengan modulus 3x tolak 6. Okey, X dia tu adalah C, betul tak? So, GC sama dengan 3C tolak 6 sama dengan apa dia punya image dia? 15. Nampak tak? Ini pergi sini. Okey, so disebabkan 15 tu positif, tak ada masalah. 3C tolak 6 sama dengan 15. 3C sama dengan 15 tambah 6. C sama dengan 21/3. Nampak tak? So, C sama dengan 7. Dapat juga jawapan 7. Nampak? Clear? Okey, kita pergi cari A pula. Okey, untuk cari A, awak tengok A tu, dia punya A tu adalah image dia adalah A. Image adalah A. Dia punya objek dia adalah kosong. Jadi G kosong sama dengan 30 tolak 6 sama dengan apa image dia? Image dia adalah A. Nampak? So, 3 darab kosong 0 tolak 6 sama dengan A. Ada modulus Okey, kemudian negatif 6 modulus sama dengan A. A sama dengan 6. Nampak? Okey, so kita pergi ke B. Soalan B, tengok B ni, dia punya objek. B tu adalah objek. Image dia berapa? Image dia 0. So, objek ni adalah X. Betul tak? Jadi GB sama dengan 3B tolak 6. Sama dengan objek dia berapa? Objek dia paksi Y. Paksi Y dia 0. Nampak? So, 3B tolak 6 sama dengan 0. 3B sama dengan 6. B sama dengan 6/3. Jadi, B sama dengan 2. Nampak? Okey, so selesai nombor 1. Kita pergi ke soalan nombor 2. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi dan fungsi gubahan. Okey, cari nilai M dan nilai N. Okey, dekat sini, awak tengok. Diberi fungsi dia adalah Fx sama dengan Mx tambah N. Satu lagi adalah F kuasa 2 sama dengan 36x tolak 21. Jadi, dekat yang utama ni, awak kena buat F kuasa 2x. F kuasa 2x ni adalah apa dia? Fx, di mana F di dalam F. Ini objek. Ganti ke dalam setiap X dia balik. Nampak tak? Jadi, sama dengan M. X dia adalah Mx tambah N. Yang ni Fx. Nampak tak? Fx di dalam Fx. Okey. Tambah N. Jangan lupa. Okey, so kat sini kita akan dapat M kuasa 2X tambah MN tambah N.
Nampak tak? Okey. Dari sini, bandingkan dengan yang diberi. F kuasa 2X sama dengan 36X tolak 21. Jadi, kat sini awak tengok. X dengan X. Makanya ini. Nampak tak? Okey. So, M kuasa 2 sama dengan 36. M sama dengan square root 36. So, kita dapat plus minus 6. Nampak tak? Okey, tapi dia kata M dia positif lebih pada kosong. So, M sama dengan 6. Wajib tulis ni. Okey, so kat sini jawapan dia M sama dengan 6. Okey, N pula. Okey, dah dapat M. N adalah kat sini. Nampak tak? M, N tambah N sama dengan negatif 21. Masukkan 6 ke dalam persamaan itu. Ganti nilai. 6N tambah N sama dengan negatif 21. Okey. So, 6N tambah N berapa? 7N. Pandai. Sama dengan negatif 21. N sama dengan negatif 21 per 7. Dapat N sama dengan negatif 3. Okey. Boleh faham? Okey, jelas? Okey, so kita proceed ke soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik. Okey, dia bagi ada 2 bahagian. Satu bahagian, punca dia alfa dan beta. Persamaan kuadratik dia X kuasa 2 tolak 3X tolak 5 sama dengan 0. Nampak? Okey. Lagi satu, dia punya lagi satu yang baru, bentuk persamaan kuadratik baru. Punca dia tulis je 2 alfa dan 2 beta. Okey. So, untuk punca yang lama, kat sini awak tengok alfa dan beta kan? Awak dah belajar, kita guna X kuasa 2 tolak HTP. X tambah HDP sama dengan 0. Hasil tambah punca, hasil darab punca. Okey, so kat sini awak tengok HTP sama dengan ini kan, 3. Nampak tak hasil tambah punca dia? So, 3. Dia negatif-negatif sama. Tak apa. Okey. Sama dengan apa yang diberi? Alfa dan beta. Hasil tambah punca alfa tambah beta. Nampak? Okey, yang kedua. Hasil darab punca. Hasil darab punca ni kat sini berapa? Negatif 5 kan? So, hasil darab punca sama dengan negatif 5 sama dengan, kaitkan dengan alfa dan beta. Alfa dan beta bermaksud alfa darab dengan beta. Nampak? Okey. Apa guna maklumat ni? Gunanya di sebelah sini pula. Okey. Bila hasil tambah punca baru, kena buat ni. HTP barulah sama dengan apa yang baru? Nampak tak? 2 alfa tambah 2 beta. Kat sini kita dapat 2 alfa tambah beta. Nampak tak? Sama dengan 2 alfa tambah beta berapa kat sini? Nampak? 3. So, kita dapat 6. Okey. Lagi satu. Hasil darab punca. Apa dia darab? Apa dia punca dia? 2 alfa darab dengan 2 beta. 2 darab 2 dapat apa? 4 alfa beta. So, kat sini nampak tak? Alfa beta dia sama dengan berapa? So, kita dapat 4 darab negatif 5. So, dapat negatif 20. Jadinya, ambil rumus besar ini. Terus buat X kuasa 2 tolak HTP. 6X tambah HDP. HDP dia negatif. So, negatif 20 sama dengan 0. Okey, jelas? Boleh faham? Boleh ikut? Okey. So, jawapan dia ada. Jawapan dia yang ni lah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya.
Okey, nombor 4. Diberi P2 ialah titik persilangan bagi garis lurus Y sama dengan X tambah Q dan lengkung X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak QY sama dengan 8. So kat sini, dia suruh cari nilai P dan Q. Awak tengok biasanya bila ada titik persilangan bermaksud satu garis lurus dan satu lengkung. Kat sini P2 dia jumpa kat sini. Satu persilangan ataupun satu garis lurus, lengkung. Kat sini ke P2 tu tak kisah mana-mana. Awak kena tahu. Bila ada persilangan bermaksud kena buat persamaan serentak. Dua serentak ini. Okey, masalah kat sini awak tengok ada banyak pun boleh ubah. Okey, so bila banyak pun boleh ubah, cara yang paling mudah awak masukkan dulu titik ini ke dalam setiap persamaan itu. Sebab kita nak kurangkan pun boleh ubah yang ada. Okey, so kita tengok Y sama dengan X tambah Q. Y adalah apa? 2, nampak tak? X adalah apa? P. Nampak? Okey, biar dulu. Nanti kita tahu apa nak buat. Okey, so sekarang kita tengok yang kedua. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 3QY sama dengan 8. Okey, masukkan nilai P2 tu. X adalah P kuasa 2 tambah Y adalah 2 kuasa 2 tolak 3Q darab 2 tolak 8 sama dengan 0. Nampak? So kat sini cikgu dapat P kuasa 2 tolak 6Q 4 tolak 12. Okay, kat sini awak careful ya masukkan QY. Okey, kat sini dapat 4 tolak 8 tu negatif 4 sama dengan 0. Okey, so kat sini awak boleh ada dua persamaan. Nampak tak dua persamaan dia ni? Baru boleh ganti nilai. So kat sini cikgu ambil, jadikan perkara rumus dia, cikgu ambil Q. Q sama dengan 2 tolak P. Nampak tak? Okey, kemudian persamaan yang satu lagi, P kuasa 2 tolak 6Q tolak 4 sama dengan 0. Okey, yang kat sini Q dia ini kan. Ganti masuk ke dalam Q sini. So, cikgu akan dapat P kuasa 2 tolak 6 darab 2 tolak P tolak 4 sama dengan 0. So, dapat P kuasa 2 tolak darab masuk 12 darab masuk positif 6P tolak 4 sama dengan 0. P kuasa 2 tambah 6P tolak 16 sama dengan 0. So, cikgu faktorkan dia. P tolak 2. Satu lagi P tambah 8. Nampak? So, dapat P sama dengan 2. P sama dengan negatif 8. Okey. Kalau P sama dengan 2. Boleh ambil tadi. Q dia sama dengan, ambil balik ni, 2 tolak 2. Jadi Q ambil balik yang ni. Q sama dengan 0. Kalau P dia sama dengan negatif 8, Q sama dengan 2 tolak negatif 8. Q sama dengan 10. Nampak tak? Okey. Itulah jawapannya. Okey, jelas? Tengok satu-satu balik macam mana nak buat. Okey, kalau boleh try semula. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Selesaikan 2 kuasa A tolak 1 tambah 2 kuasa A sama dengan 48. Okey, bila macam ni awak kena buat 2 kuasa A tolak tu adalah 2 kuasa 1. Nampak tak? Tambah 2 kuasa A sama dengan 48. Okey, dah tukar macam tu, awak faktorkan 2 kuasa A tu. 2 kuasa A tu kat luar. Okey, dalam ni adalah, ini tau, 1/2 kuasa 1 tambah 1. Nampak tak? Kalau kita darab masuk balik, kita akan dapat atas ni. Okey, sama dengan 48. So, kat sini kita dapat 2 kuasa A sama
3/2 sama dengan 48. Nampak tak? Okey, so 3/2 bawa sini jadi 2 kuasa A sama dengan 48 darab 2/3. So kita dapat 2 kuasa A sama dengan 32. 2 kuasa A sama dengan 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 ni adalah 32. So A sama dengan 5. Okey, so dapatlah jawapannya. Nampak? Okey, dia macam ni tau. Dia kalau awak kena fakturkan, macam awak fakturkan darab tu. Okey. So katakanlah cikgu ada 4 kuasa A tambah 4 kuasa A sama dengan 1 lah katakan. Ini macam nak fakturkan ni. Dia adalah 4 kuasa A, yang ni 1 tambah 1. So dapat 1. So dapat apa? 4 kuasa A sama dengan, ni dalam ni kurungan 2, 1. Jadi kita tukar 4 kuasa A sama dengan 1/2. Okey, itu barulah dapatkan selesaikan A tu apa ni. Cikgu bagi contoh. Okey. Kalau dia macam fakturkan. Macam itulah. Okey. Awak kena praktis pemfakturan. Kalau tak ingat, awak kena jadikan satu pun boleh ubah. Okey. So kita pergi ke soalan nombor 6. Ungkapkan dalam bentuk A set B tambah C. Bermaksud bawah dia ni tak mau ada set 5 tambah 1. Bila tak nak ada, kita tak nak ada set kat bawah. Bawah dia. So 4 per set 5 tambah 1. Kita darab dengan set 5 tolak 1 per set 5 tolak 1. Kenapa nak darab begitu? Kita ambil konsep A tambah B darab A tolak B. Kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Nampak tak? Okey, tak percaya kita tengok. Okey, atas ni kita darab masuk. So kat sini, kat atas ni kita dapat 4 set 5 tolak 4 per, okey, bawah tengok yang bawah. Set 5 darab set 5. Set 5 darab negatif 1. So negatif set 5. Okey, yang kedua pula. 1 darab set 5. Positif set 5. 1 darab negatif 1. Negatif 1. Nampak tak? Okey, so kat sini cikgu akan dapat 4 set 5 tolak 4 per 5 set 5 ni adalah berapa? 5. Sebab apa? Set 5 darab set 5 kita akan dapat set 25. Set 25 adalah 5. Nampak tak? Okey, ini tolak tambah kosong lah. Hujung dia tolak 1. Okey, untuk atas 4 set 5 tolak 1 per 5 tolak 1 adalah 4. So kita boleh cancelkan. Dapat set 5 tolak 1. So dapatlah jawapannya. Nampak? Okey, jelas? Okey, dia mesti darab dengan satu tolak kan. Kalau ni tambah, darabkan dengan tolak dia. Okey, nampak? Okey, kita pergi ke soalan nombor 7. Okey, diberi log 4 asas A sama dengan P. Log 3 asas A sama dengan Q. Lengkapkan log ini dalam sebutan P dan Q. So kat sini, log 27A per 16. Asas dia A. So sini A, sini A. So tak payah tukar. Nampak? Tak payah tukar asas. Kalau asas dia lain, awak tengok, awak kena tukar asas. Yang ini adalah log asas dia A 27. Ini darab kan? Darab. Maksudnya tambah log A. Per tu adalah bahagi. Bahagi adalah tolak. Tolak log 16. Nampak tak? Okey, sama dengan log 27 ni adalah log 27 ni kaitkan dengan 3. 3 kuasa 3 tambah
Log AA ni adalah 1 tolak log A16 ni adalah 4 kuasa 2. So, dalam hukum log, 3 ni ke depan, 4 ni ke depan. Nampak tak? So, cikgu akan dapat 3 log A3 tambah 1 tolak 2 log 4 asas A. So, dari sini awak cek balik log 3 asas A ni adalah Q. So, 3Q tambah 1 tolak 2 log 4 asas A ni adalah P. So, inilah jawapan dia. 3Q tambah 1 tolak 2 P. Okey, jelas? Okey, kita pergi ke soalan nombor 8. Hasil tambah N sebutan pertama satu janjang diberikan oleh yang ini. Okey. Cari hasil tambah 7 sebutan pertama. So, kalau 7 sebutan pertama, S7 sama dengan 7 per 2, 5 darab 7 tambah 3. So, dapat apa? Terus dapat 133. Okey, nampak? Kalau soalan ni cikgu tukar. Cari hasil tambah sebutan ke 5 hingga 7. Hasil tambah hasil tambah. So, awak kena bayangkan dia ada sampai 7 sebutan. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Okey, kalau dia kata hasil tambah sebutan ke-5 hingga ke-7, dia nak yang ni sahaja. Nampak? So, bila yang ni sahaja, hasil tambah tu dia kira dari awal kan? Jadi, hasil tambah semua ni, S7 tolak dengan hasil tambah berapa ni? S4. Barulah kita dapat yang kuning ni. Baru dapat hasil tambah sebutan ke-5 hingga ke-7. Nampak tak? So, buat je lah. 133 dapat di sebelah ni tadi kan? Tolak S4, masukkan nilai 4 dalam persamaan ni. So, S4 sama dengan 4 per 2, 5 darab 4 tambah 3. 2 darab 23, so dapat 46. 23 betul lah. 46. So, tolaklah 46. So, dapatlah jawapan. Nampak tak? Kalau dia nak cari T, nyatakan sebutan ke-6. Dia nak cari sebutan ke-6. Ni, dia nak cari berapa sebutan ke-6. T6 berapa? So, awak tengok. T6 tu adalah semua sebutan ini. Hasil tambah dia adalah S6 tolak dengan apa dia? Yang ni. S5. Nampak? So, dapatlah T6. Nampak? Guna benda yang ini juga. Faham? Boleh Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, untuk nombor 9. Rajah 1 menunjukkan graf garis yang diperoleh dengan memplot X, Y melawan X kuasa 2. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Jadi awak tengok, dia punya paksi X, paksi Y adalah XY. Nampak tak? Okey, dia punya paksi X adalah X kuasa 2. Okey? Okey, dia punya kecerunan M sama dengan negatif 18 per 9. So, dapat negatif 2. Betul tak? M adalah, kalau ada pintasan ni, negatif pintasan Y per pintasan X. Ataupun boleh buat
Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini adalah M. Sama juga M. Okey, mana-mana pun boleh buat. Okey, so dah dapat M. Dia C dia adalah 18. Jadi kita buat guna apa? Y sama dengan M. X tambah C. Paksi Y dia adalah X. Y sama dengan M dia adalah negatif 2. X dia adalah X kuasa 2. Tambah C dia 18. Okey. Tapi soalan dia nak ungkapkan Y dalam. Y kecil tau. Y kecil. Bukan Y besar. So, Y dalam sebutan X. So, bahagilah semua dengan X. So, dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 18 per X. So, jawapan dia yang terakhir ni. Nampak tak? Okey. Kita pergi ke soalan nombor 10. Okey, Raja menunjukkan garis lurus BPC dengan keadaan BP adalah 3, PC adalah 2. Nampak tak? So, C ni awak buat X, Y. Sebab kita tak tahu. Yang tekan koordinat C. So, awak ingat balik. Kalau jadi macam ni, nisbah 2 ni darab ke seberang sana. Silangkan dia. 3 ni darab sini. Nampak tak? Okey, nak senang letak siap-siap. 2 kat sini. Kat XY satu lagi tu warna kuning. Ada tak? 3. So, kita dah tahu dah. Nampak tak? Okey, so kita buat kat sini. Apa nilai dia? Yang pertama, 3. Untuk paksi X dulu Paksi X dulu. So, 3 negatif 3X. Buatlah. 3 yang tengah sama dengan yang tepi dia negatif 3 darab 2 tambah 3X. X darab 3. Nampak tak? Per 3 tambah 2, 5. Terus tulis 5 pun tak apa. Satu lagi pasangan. Paksi Y. Y mana Y? Y. Okey, Y 4. 1 dengan Y ni. Nampak tak? So, jawapan dia yang tengah-tengah. 4 sama dengan 1 darab 2. Tambah 3Y per 5. Nampak? Okey, so selesaikan. 15 sama dengan negatif 6 tambah 3X. Bawa ke sini jadi tambah 6. 21 sama dengan 3X. X sama dengan 7. Nampak? Bawa sini jadi 20 sama dengan 2 tambah 3Y. Bawa sini jadi 18 sama dengan 3Y. Y sama dengan 6. Jadi koordinat dia berapa? X dia 7. Y dia 6. Nampak? So dah dapat koordinat C dia. Okey, jelas. So pusing macam mana pun sama juga dia punya konsep. Janji tempat yang awak letak nombor tu betul. Okey, kita pergi ke soalan nombor 11. Tentukan luas segitiga ABC. So, awak tengok C ni tadi kita dapat berapa? 76. Okey, so C tu dapat 76. A ni koordinat dia berapa? 09. Tulis je. Okey, so luas sama dengan 1/2 A, B, C, A balik. Faham? Okey, so A dia, awak masukkan A dia 09. B dia adalah negatif 31. C dia adalah 76. A balik 09. Okey, ni tak dapat markah lagi tau. Yang dapat markah kat sini. 1/2. 0 darab 1 tambah negatif 3 darab 6 tambah 7 darab 9 tolak 9 darab negatif 3 tolak 1 darab 7 tolak 0 darab 6 tutup. 1/2 kosong tak payah tulis pun tak apa. Negatif 3 darab 6 dapat apa? Negatif 18 tambah 7 kali 9 dapat berapa? 63. Negatif positif 27. Tolak 7. Kosong tak payah tulis. So 1/2 darab 65. So kita dapat 32.5. Okey, dapat?
Okey, jelas? Boleh? Itu rumus dia, awak kena ingat. Negatif 18 tambah 63 tambah 27 tolak 65. Okey. Selesai untuk soalan 10 hingga 11. Kita pergi ke soalan nombor 12. Soalan nombor 12 ni adalah satu vektor. Okey. Bila vektor awak kena tulis apa maklumat dia. Dia bagi FG kepada GH. Ni nisbah 2, 3. Nisbah tulislah. EF anak panah dia macam tu. 6H. EH situ 5K. Nampak tak? Okey, cari FH. First awak kena buat FH. Apa jalan panjang dia? F pergi H. So FE tambah EH. Nampak tak? Yang ni wajib buat. So FE adalah negatif 6H tambah 5K. So selesailah. Okey, yang kedua dia suruh cari EG. Okey, EG sama dengan EG. E pergi G, jalan pendek. Jalan panjang dia apa? E F tambah FG. Okey. So EF adalah 6H tambah FG. FG ni ada nisbah, iaitu FG adalah 2/5 daripada FH. Nampak? Okey, so 6H tambah 2/5. FH adalah atas ni. Negatif 6H tambah 5K. Nampak? So 6H tolak 12/5H tambah 2K. So kat sini 6 tolak 12/5 kita dapat 18/5. Jadi 18/5H tambah 2K. Okey, selesai masalah. So 18/5 yang ni FH tadi negatif 6H ini. Nampak? Okey. So selesai. Nampak? Okey. Kita pergi ke soalan nombor 13. Okey, ini penyelesaian segitiga di mana awak kena ingat. Dalam penyelesaian segitiga ada 3 rumus tu. Petua sin. Sin per A sama dengan sin B per B atau terbalikkan. Nampak? Guna petua cos. Cos pun awak kena ingat. Guna luas. Okey. Jadi kat sini kita tengok. Diberi luas segitiga EFG. Luas EFG ni adalah 29.5. Sudut EFG adalah sudut tirus. Okey. Hitung sudut EFG. Jadi dia dah bagi luas. So rumus luas adalah luas sama dengan 1/2 AB sin C. Nampak tak? So luas yang dia dah bagi 29.5 sama dengan 1/2. Kita ambil terus yang ini. 9/7. Apa sudut kat apit tengah dia? Sudut tu adalah sin sudut EFG. Nampak tak? Dia nak sudut yang ni. So dia dah ada kat tepi dia ni. Ambil sisi kat tepi dia. Tapi awak kena ingat kalau ini tak ada. Tiba-tiba ada sini. Awak kena cari ni dulu. Sebab kita nak apitkan dia. Nampak tak? Okey. So kat sini kita kira kita akan dapat tahu tak nak kira macam mana? Yang ni awak darab. Darab semua ni bawa ke sini jadi bahagi. So cikgu akan dapat 0.9365 sama dengan sin sudut EFG. Okey, sekarang awak make sure kalkulator awak mode darjah degree. Okey, so shift sin 0.9365 kita akan dapat sudut EFG akan dapat 69.47 darjah ataupun tukar pada minit 69.47
69 darjah 28 minit. Nampak? Okey. So selesai sudut tu. Okey, sekarang kita tengok panjang EG. So bila panjang EG, awak tengok EG yang mana? Okey, EG yang ini. Nampak? So dia dah bagi kita dah cari sudut ni 69.47. So bertentangan dengan dia EG. Jadi dia adalah petua cos. Bila petua cos, EG kuasa 2 sama dengan sisi dia 9 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2. Ulang balik 9 darab 7. Cos 69.47 darjah. So dah dapat, cikgu akan dapat 9.263. Sini jawapan dia. Nampak? Okey. So kalau awak silap dekat atas ni, maksudnya bawah tu awak dah salah. Kita tak guna pun sudut 50 ni pun. Nampak tak? Tak guna pun. Jadi yang itu adalah satu trik sahaja. Okey. Kita pergi ke soalan last one. Okey. Soalan seterusnya adalah nombor indeks, di mana senang sahaja nombor indeks ni. Okey, awak tengok, awak kena ingat nombor indeks ni kalau nak cari indeks sama dengan tahun terkini. Contoh 2020 per dengan tahun yang dulu. Asas dia. Ni asas. Darab 100. Nampak? Itu je konsep dia. Okey, so kat sini nak cari X. X tu adalah indeks. X sama dengan bahan dia tepung. So harga pada tahun 2020 adalah RM1.75. Per harga pada tahun 2015 adalah RM1.40. Darab 100. So dapatlah X dia adalah 125. Ini wajib buat pengiraan. Nampak? Okey. So dah dapat 125. Jadi X 125. Okey, so nak cari Y. Y adalah harga. Dia dah bagi indeks. So indeks dia, harga dia 2015 kita letaklah susun. Harga 2020 per dengan harga 2015 darab 100 dapat 180. Indeks untuk minyak masak. So harga 2020 ni RM4.50 per harga 2015 darab 100 sama dengan 180. Dari sini switchkan ini bawah atas, 180 bawa tempat dia ke bawah. So tekan kalkulator, RM4.50 bahagi 180 darab 100. Nampak tak cikgu tukarkan dia? RM4.50 per 180 darab 100 sama dengan harga 2015. Switch je macam tu. So harga 2015 kita akan dapat RM2.50. Harga 2015 ni adalah huruf apa? Huruf Y. Kena letak Y. Nampak? Okey. Mesti letak RM2.50 seperti ini. Tak boleh letak Y sama dengan 2.5. Salah So peringatan. Tak boleh letak macam ni. Ni salah. Yang ni betul. Okey, nampak? Okey, kita pergi ke huruf Z. Okey, untuk huruf Z. Okey, untuk Z tu dia adalah harga 20 kan? Okey, jadi sama juga dia punya konsepnya. Yang ni RM2.50. Okey, Z tu adalah harga 20 per harga 2015 darab 100 sama dengan 160. So 20 ni huruf apa? Z per 2015 ni RM2 darab 100 sama dengan 160. Ni macam biasalah. Z sama dengan 160 darab RM2 bagi 100. So Z dapat RM3.20. Kena tulis 3.20. Kalau awak tulis Z sama dengan 3.2, salah, tak dapat markah. Okey, nampak tak? Sebab dia adalah duit. Okey, so kita pergi selesai dah nombor yang A, kita pergi B. Hitung indeks gubahan
Jualan barangan pada tahun 2020 berasaskan 2015. Jadi dia nak indeks gubahan. Bila indeks gubahan, dia mesti darab dengan pemberat. Okey, yang dah lupa tengok balik betul-betul. Okey, dia mesti darab dengan pemberat. Okey. Okey, darab dengan pemberat. So, indeks gubahan sama dengan indeks darab pemberat tambah indeks darab pemberat tambah indeks darab pemberat. Itu sebab rumus dia hasil tambah indeks darab pemberat per jumlah pemberat. Tak kisahlah, tambahlah sampai semua habis per jumlah pemberat. Jumlah pemberat, pemberat. Tambah pemberat, tambah pemberat, tambah pemberat. Nampak tak? Pemberat, tambah pemberat, tambah pemberat dan seterusnya. Okay, so indeks gubahan sama dengan yang pertama 150 indeks dia. Darab dengan nasi dia punya pemberat dia 90. So 90 tambah 125 darab dengan pemberat dia tepung 60 tambah 180 darab dengan pemberat dia 40 tambah berapa lagi 160 pemberat dia berapa 30 tambah tambah 160 darab 30 tambah last kali 120 darab 20. Ikut dia punya tajuk dia mesti tally dengan tajuk kat tepi ni. Per dengan pemberat dia berapa? Pemberat dia 90 tambah 60 tambah 40 tambah 30 tambah 20. So kita kira kita akan dapat berapa ni? 35400 per 240. So indeks gubahan dia adalah 147.5. Okey, untuk indeks gubahan tak apa, satu tempat per puluhan. Okey. Tapi make sure ada 4 angka bererti. Okey, so kita pergi ke soalan C. Jumlah jualan pada tahun 2020 ialah 63720. Yang ni bila ada macam ni, dia nak semua sekali tahu. Semua sekali hitung jumlah pada 2015. Jadi kita kena guna indeks gubahan sebab dia gabungan semua. Jadi indeks dia adalah 147.5 sama dengan yang terkini harga 2020 637,200. Dia nak harga 2015 darab 100. So ni bawah ni atas, ni bawa turun bawah. Harga 2015 sama dengan 637,200 bahagi 147.5 darab 100. So kita akan dapat 432,000. Okey, so selesai soalan ini. Jadi untuk awak selamat ulang kaji. Harap semua boleh jawab. Tak kisah apa saja soalan. Okey. Cuba sehabis boleh buat pengiraan cantik-cantik dan kemas. Okey, cuma cikgu nak sentuh satu lagi adalah graf. Okey, graf hukum linear. Tu lupa nak sentuh. Okey, graf hukum linear. Cikgu nak kita ulang kaji sikit. Pertama, dia akan bagi satu jadual. Satu jadual ni adalah nilai untuk X dan untuk Y. Okey, awak tengok apa soalan dia. Soalan dia, kalau soalan dia plotkan kalau soalan dia plotkan X, Y melawan X. Bermaksud dekat awak kena buat table baru. Table baru, X tetap X, XY ni XY. So apa saja nilai kat sini, katalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ni kata kalau dapat
2, 3, 5, 7. Macam itulah kan. So kat sini awak darab lah. X dia 1, XY dia adalah 1 darab 2. Nampak tak? Ini contoh. Okey, XY dia 2 darab 3. 6. Nampak? Tulis jawapan sahajalah. Tak payahlah buat pengiraan dia. Nampak tak? Okey, kalau soalan dia kata, plotkan Y kuasa 2 melawan X kuasa 2. So, awak buat table baru. Sini X kuasa 2, Y kuasa 2. Nampak tak? Kalau soalan dia kata, plotkan log Y melawan log X. So, table awak adalah apa atas dia? Log X, log Y. Nilai dia awak carilah. Okey, cari berdasarkan nilai table yang pertama. Okey, kemudian selepas itu apa perlu dibuat step seterusnya? Sudah dapat table, dah dapat jadual baru. Kadang-kadang soalan dia tak suruh awak buat jadual baru. Tapi awak kena buat sebab data tu kita nak guna apa? Kita nak guna untuk memplot graf. Awak buat graf dia. So, X, Y. Nampak? X, Y. Kalau dia kata X, Y kat sini X, Y. Sini X. Kalau dia kata X kuasa 2, Y kuasa 2. So, Y kuasa 2 lah. Okey, awak pun plot. Ikut skala diberikan. Dah plot, wajib buat garis lurus penyuaian terbaik. Nampak? Okey, so part yang ke seterusnya. Dah buat ni, semua ni total 5 markah. Okey, nampak? Kemudian awak kena tukar persamaan ikut graf yang awak buat. Tengok paksi Y dia apa, paksi X dia apa. Mesti kaitkan dengan Y sama dengan MX tambah C. Okey, tengok kalau paksi Y dia XY, jadikan persamaan tu depan dia XY. Nampak? So, nanti awak akan jumpa soalan-soalan seperti itu. Okey? Okey, so sediakan kertas graf sendiri. Okey, boleh? Okey, so habis tajuk ulang kaji kita. Nanti kita akan jumpa lagi selepas peperiksaan. Okey, jumpa lagi.